sekalian, rahmat yang Allah berikan kepada cukup banyak. Kan petang ni tuan-tuan, sahabat-sahabat semua, bagi mereka yang bersama jiran tetangga, saya dengan kawan-kawan kita bersembang dengan kawan-kawan jiran tetangga dalam grup WhatsApp, dalam grup macam-macam ada sebagainya. Kata gini, alhamdulillah Ramadan ni dalam PKP sebenarnya merapatkan hubungan kejiranan yang selama ini agak renggang. Kalau selama ni kita tak kenal pun jiran belakang kita, depan kita, kiri kita, atas tak adalah, kalau flat mungkin ada, bawah kita lah, atas bawah kiri kanan kalau kondo sebagainya. Kalau selama ni kita tak pernah menghantar makanan, berkongsi makanan, menghantar juadah dengan jiran tetangga, tapi dalam Ramadan kali ini ruang cukup baik. Sebab ada kawan kita dah mula menghantar. Hari ni hantar lauk tu, nanti ni hantar lauk ni. Orang atas hantar pada kita, kita hantar orang bawah. Orang jiran belakang bagi kat kita. Yang selama ni longgar, tetapi dengan Ramadan PKP ini, menjadikan hubungan kejiranan begitu rapat sekali. Cukup rapat. Kan? Tak kenal pun selama ni jiran kita. Tapi bila Ramadan ni, kita nak cuba nak buat baik, kita hantar. Paling mula tuan-tuan, nak kenal awal ni, hantar makanan. Masaklah apa pun, kalau kita, saya sebutkan sebelum ini, pernah saya sebutkan, kalau selama ni kita masak ayam mungkin seekor, beli tambah lagi setengah ekor, tambah sikit lauk, hantar kat jiran kita. Bagi berpuasa, dapat pahala. Memberi makan kepada orang Ramadan ini, berpuasa cukup besar banyak. Jadi, ini sebahagian daripada hikmah yang kita hadapi dalam Ramadan PKP ni. Kita tak pernah jumpa jiran kita selama ni. Tapi hari ni kita tegak hantar. Hantar. Hari ni hantar tuan-tuan. Buat packing banyak-banyak. Tak apa. Senang. Hantar banyak-banyak supaya ini adalah sebahagian hikmah yang kita hadapi. Dan selepas ini tuan-tuan sekalian, selepas Ramadan ini, kita harap hubungan silaturahim yang terbina dalam Ramadan ini akan diteruskan. Maknanya hubungan jiran kita semakin rapat. Hubungan dengan keluarga kita semakin rapat. Anak kita semakin rapat. Dengan itu, Ramadan memberi suatu 1000 makna kepada kita. Tuan-tuan sekalian, Allah beri rahmat kita yang terlalu banyak. La in syakartum la azidannakum. Kalau kita bersyukur kepada Allah Subhanahu, Allah akan berikan kepada kita macam-macam. Dan kita akan bersyukur Allah macam-macam nikmat Allah berikan kepada kita, lalu banyak yang ada pada kita. Yang kita rasa kadang-kadang tak ternilai. Banyak sangat yang kita terima nikmat Allah dalam bulan-bulan sebelum ini pun kita sihat walafiat. Jadi Ramadan yang ada ini tuan-tuan sekalian, sahabat-sahabat semua, jadikanlah sebagai satu loncatan kepada kita untuk menjadi manusia yang dekat dengan Allah SWT. Menjadi manusia yang disebutkan dalam ayat-ayat Quran Al-Baqarah ayat 93, la'allakum tattaqun. Saya ulang banyak dia, inilah perkara paling utama dalam konteks kita dalam menunaikan bulan puasa dalam Ramadan yang cukup mulia. Contoh sekali. Selain itu, apa yang penting kepada kita, puasa ini juga mengajar kita untuk kita sentiasa melakukan ibadah dengan penuh semangat. Istilah yang digunakan adalah madrasah Ramadan. Madrasah Ramadan. Ini satu istilah yang cukup popular. Orang pendidikan ini dia guna istilah madrasah Ramadan. Madrasah tarbiyah pada masyarakat Ramadan. Bulan Ramadan ini satu cukup besar. Maknanya, kalau kita fikirkan sesuatu yang baik, maknanya kalau kita fikirkan sesuatu yang kita katakan sebagai sesuatu yang penting kepada kita, iaitu sebenarnya kita telah dilatih untuk menjadi manusia yang dekat dengan Allah. Kita boleh berjemaah, kita boleh membaca Quran, apa lagi tuan-tuan? Kita boleh dekat dengan keluarga kita, kita boleh punctual untuk bangun subuh, sebelum subuh. Subuh ni tuan paling payah nak bangun tuan-tuan. Subuh ni kalau silap-silap payah, sebab tu kalau subuh ni, kalau bayangkan subuh kita 8 rakaat, untuk tak tahulah tak buat kot. 2 rakaat ni banyak yang tinggal. Jadi kalau sebelum subuh, dalam Ramadan ni kita bangun awal, kita sahur, lepas sahur kita baca Quran sikit, kemudian kita bangun untuk solat azan, lepas azan kita solat sunat, lepas tu kita sembahyang subuh berjemaah. Dan ini perlu menjadi rutin kepada kita selepas ini. Tidak ada excuse
untuk kita lagi lepas ini tuan, kalau 30 hari berikut, maknanya selepas ini kalau kita bangun, bangunlah pada waktu subuh awal, kemudian pergi bekerja. Tak boleh bangun lambat dah. Ni kalau PKP ni ada tidur. Mungkin malam tahajud, tapi kalau masa bekerja tak boleh. Pukul 8 ni bekerja balik terus, kalau bekerja, kalau masuk kerja, kalau cuti kalau masa cuti PKP ni cutilah sampai arah tugas. Tapi dalam ruang yang ada ni kita gunakan maksimum sebanyak mungkin untuk kita sama-sama konsisten, istiqamah dalam menunaikan ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Subuh kita boleh bangun, zuhur kita boleh jemaah, asar boleh berjemaah, maghrib berjemaah, isyak berjemaah. Nak ajar kita tuan-tuan menjadi manusia yang amanah, tekun dalam melakukan suatu yang dikatakan ibadat kepada Allah SWT. Dan pastinya kita tidak mengharapkan ganjaran melainkan daripada Allah SWT. Ini ibadat tuan-tuan. Sebab tu kalau kita ibadat, orang beribadat kepada Allah ni tuan-tuan, tanda imannya kuat kepada Allah. Sebab pahala tak nampak. Kalau pahala tuan-tuan masuk dalam mesin, kalau macam roket kang tu buat sembahyang keluar nampak selesai masalah. Tetapi ibadat kita ini tak nampak pahalanya, yang hanya nampak nanti ialah semasa di akhirat nanti yang jauh lagi tu hidup kita. Kita akan lalu alam barzah lagi. Kemudian pada mahsyar lagi, masuk baru pada masa zaman mahsyar, kena pula timbang pula, sirat mustaqim lagi. Kemudian barulah kita masuk ke yang sesuai untuk kita, yang berdasarkan kepada amalan kita. Jadi, kalau pahala itu mudah, nampak orang akan ikut. Buka je bukan, dapat akaun, naik pahala aku 2 juta, 3 juta, 4 juta, tak. Dia tak nampak. Tapi disebabkan keyakinan, keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kita menjadi manusia yang beriman, ya allazina amanu. Sebab awal, ya wahai orang yang beriman. Dan beriman ni kepada Allah SWT, kita beriman dengan pahala yang Allah berikan kepada kita. Tapi dengan puasa yang jalankan ini akan menjadikan kita orang yang takut dan taat kepada Allah SWT, kerana segala pembalasan itu adalah daripada Allah SWT. Pahala kita tuan-tuan, memang kalau Ramadan ni banyak pahala kita buat, cuma tak nampak. Bila tak nampak, itulah yang kita kata iman kita di mana. Sebab benda tak nampak ni tuan-tuan, nak percaya itu kepada kita, serah kepada kita. Sebab tu kalau kita yakin dengan beriman Allah SWT, kita akan melakukan kebaikan tanpa apa mengharapkan balasan. Tetapi kalau kita mengharapkan balasan daripada manusia, yang ini yang kita tuan, kita perbaiki diri kita. Maknanya paling mudah kalau kita lah hantar makanan kat rumah jiran kita tuan-tuan, paling mudah lah, ni paling basic lah. Jangan minta pembalasan. Nak bagi, kita bagi. Dan bagi pula yang terbaik untuk dia. Dan jangan bagi bagian semalam pula, tak habis. Dia pun banyak, buat minggu dia tak habis, kita hantar kat jiran kita, tak boleh. Yang tak makan, yang hantar kepada jiran benda yang terbaik, yang paling baru kita masak. Bukan benda yang tak habis ke, benda yang orang panggil dah mak anak kita nak makan ke, orang bukan tahu pun rumah kita, tak boleh. Kita cuba bagi yang terbaik. Kalau dalam freezer tu kita simpan elok dah, memang kita susun elok. Bukannya buang, maknanya bukan barang-barang sisa yang kita buang. Barang yang baik dan berkualiti, kita kena beri kepada jiran kita. Sebagai tanda kita mensyukuri Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, inilah peluang yang ada pada kita dalam kita melakukan dalam bulan Ramadan yang mulia ini. Tuan-tuan, saya juga katakan, sifat ini juga yang paling penting ialah kita menanamkan sifat perhatian dan belas ihsan kepada semua manusia. Tuan-tuan, saya sebutkan mungkin dalam kuliah kita, dalam ceramah saya ke di mana-mana, bagaimana susahnya hidup orang yang dalam hidup di negara lain, kan, orang yang dalam perang. Tuan bayangkan refugees yang duduk di Greece sekarang ini, yang pelarian daripada Afrika pergi ke Greece, mereka duduk dalam rumah apa di pusat perlindungan ni, ataupun yang pelarian yang ada ni. Tuan-tuan, hidup mereka susah. Kebetulan pergi Syria sama juga, orang Syria ada di Turki tuan-tuan, mereka ini dalam kesusahan. Sebab tuan-tuan, bila kita ingat kepada mereka, tuan-tuan, infakkanlah. Kita tuan-tuan ada harta. Kita yang mana bekerja, yang walaupun yang ada PKP ni tuan-tuan, ada batas sikit, dermalah sikit mana boleh. Kalau banyak kita dapat, banyaklah beri kepada mereka. Sikit
berilah sikit kepada mereka. Kalau kita kurang, tambahkan, supaya sedikit sebanyak dia meringankan bebanan kita kepada orang yang dalam keadaan yang hidup yang susah. Tuan-tuan, Ramadan ini mengajar kita untuk kita memberi sedikit bantuan kepada kawan-kawan. Berilah, mana yang boleh. Ini lagi-lagi tabung, kita ambil COVID ni. Tuan-tuan, di sini ada tabung COVID. Saya menyeru tuan-tuan, berilah sedikit Ramadan ini, walaupun tahu kita kadang susah, duit tak cukup. Tapi, kalau kita boleh bagi sedikit daripada ayat pada kita sebagai tanda kita kepada Allah, syukur ta'ala, Allah akan tambahkan lagi. Allah akan berikan lagi banyak rezeki yang ada pada kita. Percayalah, yakinlah. Kebaikan, kerahmatan, kesenangan jiwa kita, ketenangan hidup kita, ini penting tuan-tuan. Pada pandangan saya lah, yang penting tuan-tuan, kehidupan kita ni tuan, tenang tu tuan-tuan, tenang. Itu penting daripada duit banyak tapi tak tenang. Kedamaian dalam diri kita ini sebenarnya besar daripada kedamaian yang tidak ada tolak banding tuan-tuan. Kedamaian hati ni tuan-tuan, kalau kita kaya macam pun, duit belana, orang yang banyak duit, tapi kalau hidup kita dalam keadaan susah, orang tak suka kita, orang benci kepada kita, orang kutuk kita, orang hina kita disebabkan kejahatan kita, tak ada makna. Orang nak jumpa kita pun fikir dia makan nak tegur pun takut. Sebab apa? Sebab takut, sebab itu saya kan hidup kita sentiasa dalam keadaan ketakutan. Takut sebab apa? Takut orang nak buat kat kita, orang bunuh kita, orang kacau kita, orang fitnah kita. Sebab takut. Sebab apa? Sebab ketenangan tidak ada dalam jiwa kita, maka sama-samalah kita mendekatkan diri kepada Allah. Semoga dengan istilahnya derma-derma kita, infak-infak kita, sumbangan-sumbangan kita kepada orang yang memerlukan dalam bulan Ramadan yang al-mubarak, yang cukup mulia ni tuan-tuan, memberikan kebaikan kepada semua. Dan kita mengharapkan pembalasan Allah itu bukan dalam bentuk cash, tetapi dalam bentuk yang Allah beri sesuai untuk kita. Kita nak minta balasan daripada Allah, yang minta lain. Tuan-tuan nak duit, berilah. Dalam masa inilah kita bagi apa pun kepada orang, sebab pahala yang dijanjikan oleh Allah dan Ramadan berlipat kali ganda. Jadi, infak kita tuan-tuan sebenarnya adalah sebagai satu jalan bagaimana kita membantu manusia, dan yang sama ialah sebagai satu lorong yang paling penting kerahmatan Allah datang kepada kita. Ini yang saya katakan, rahmat yang Allah berikan kepada tidak ada tolak bandingnya. Kalau duit banyak, biarlah barakah. Kalau duit sikit, barakah. Jangan sampai duit banyak tidak barakah, duit sikit tidak barakah, tak ada maknanya. Tak ada nilai dalam hidup kita. Tetapi yang penting rezeki yang kita terima ini sebaik mungkin, yang menjadi halal, baik, yang akhirnya insya-Allah beri makan kepada anak kita benda yang halal. Tuan-tuan, anak-anak kita perlukan makanan, sumber pendapatan yang halal, dan jauhilah perkara syubhah. Ni saya kata benda-benda basic Ramadan ni kita belajar. So, apa yang penting kepada kita tuan-tuan, kita kena belajar perhatian dan belas kasihan dan kepada orang yang perlukan hidup kita. Orang yang perlu tu tuan-tuan, kita kena prihatin. Bantu boleh mungkin, semampu mungkin. Kalau boleh kita bantu. Paling sikit, paling kedekut orang panggil lah istilahnya. Tak kedekut pun orang panggil, paling malas sekalipun. Doakanlah mereka ini supaya sentiasa mendapat kebaikan daripada dampingan Allah SWT. Sebab itu tuan-tuan, penderitaan yang mereka dan alami ini kita kongsi dengan orang lain, dan kita mempunyai kehidupan yang lebih baik daripada mereka, tuan-tuan, kita bersyukur. Allah SWT, walaupun kita tahu dalam ekonomi yang tak menentu ini tuan-tuan sekalian, dengan COVID yang pasca COVID yang kita cukup yang tidak tahu kita apa yang berlaku, maka kita kena bersedia. Bersedia dalam konteks kita bersedia untuk menerima apa juga keadaan sekalipun. Bersedia dalam konteks kita menyimpan untuk masa depan. Jangan sampai nanti kita berbelanja apa juga keadaan sampai melebihi batasan, akhirnya kita dalam yang sukar terhutang. InsyaAllah Ramadan kali ini dan puasa kali ini kita dapat melakukan semua perjimatan yang sebaik mungkin, dapat menyimpan keuangan sebaik mungkin,
Kita pun tak ke mana-mana keluar dengan harapan duit yang kita ada, kita gunakan saving sebaik mungkin dan belanjakanlah untuk kebaikan untuk anak kita. Tuan-tuan, waktu masuk Zuhur, semoga kita berjumpa di lain masa, semoga kita berjumpa di akan datang. Saya ucapkan salam Ramadan kepada semua. Semoga kita terus istiqamah dalam menjalankan tugas-tugas dakwah. Kita konsisten supaya kurs ini sentiasa mendapat rahmat Allah Taala dan berdoa kepada Allah Taala, tuan-tuan, supaya Allah memberikan kebaikan, kerahmatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, memberikan kerahmatan Allah semua, Allah memberikan kebaikan kepada semua, Allah memberikan rezeki kepada semua dan dimurahkan rezeki oleh Allah kepada kuis dan seluruh warga kuis dan juga anak-anak kuis. Semoga sentiasa Allah lindungi. Sekian wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.